Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbahasan kita pada malam ini masih lagi pada menyambung berkenaan dengan keistimewaan hari Jumaat, keistimewaan hari Jumaat. Dan kita pada malam ini akan memasuki keistimewaan yang ke-22, keistimewaan yang ke-22. Disebutkan di sini annahu yaumun yatajalla Allahu azza wa jalla fihi li awliyaihi almu'minina fil jannah wa ziyaratihim lahu. Hari Jumaat ni adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan para walinya dari kalangan golongan yang beriman di dalam syurga. Allah muliakan para walinya dari kalangan orang yang beriman di dalam syurga. Wa ziyaratihim lahu, dan hari berziarahnya mereka ini kepada Allah pada di dalam syurga. Dan disebutkan di sini nanti kedudukan mereka di akhirat adalah bergantung kepada kedudukan mereka dengan imam pada ketika solat Jumaat. Disebutkan di sini fayakunu aqrabuhum minhum aqrabahum minal imam. Maknanya golongan-golongan mukminin di dalam syurga yang hampir dengan Allah adalah mereka yang hampir dengan imam pada solat Jumaat, Wa asbaquhum ila ziyarah, yang paling awal menziarahi Allah di dalam syurga nanti, asbaqahum ila al-jum'ah, adalah mereka yang paling awal hadir salat Jumaat. Jadi maknanya Allah seolah mengaitkan antara hubungan kita dengan Allah nanti dalam syurga dari sudut dekat, dari sudut awal bertemu, awal berziarah. Maka Allah kaitkan dengan kehadiran kita pada salat Jumaat. Kehadiran kita pada salat Jumaat. Dari sudut, kalau kita dekat dengan imam, maka dekatlah hubungan kita dengan Allah dalam syurga. Dan kalau kita ini hadir awal ke masjid pada hari Jumaat, maka awallah juga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara keistimewaan hari Jumaat yang ke-22 disebutkan di sini. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan,
disebutkan di sini as-salisah wal 'ishrun, al-salisah wal 'ishrun. Keistimewaan hari Jumaat yang ke-23. Keistimewaan hari Jumaat yang ke-23. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu rahmatal abrar, annahu al-yawmu alladhi tafza'u minhu as-samawatu wal ardu wal jibalu wal biharu wal khalaiqu kulluha illa syayatin al-ins wal jin. Hari Jumaat adalah hari yang ditakuti oleh langit-langit dan juga bumi dan juga bukit-bukit dan juga laut-lautan dan juga makhluk keseluruhannya kecuali syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Kenapakah hari Jumaat ni digeruni? Tafza' ni maknanya digeruni atau ditakuti. Bismillah. Kenapakah semua makhluk, dan kita telah sebutkan beberapa contohnya, seperti bukit, seperti laut, seperti langit, seperti bumi, kenapakah mereka ini semuanya takut apabila masuknya hari Jumaat? Kerana tak lain tak bukan kerana hari Jumaat adalah hari berlakunya apa? Kiamat. Hari berlakunya kiamat. Jadi sebenarnya kita pun sama. Apabila kita masuk ke dalam hari Jumaat, kita jangan anggap keberadaan kita pada hari itu sama dengan hari-hari yang lain. Walaupun kita tak nafi hari Jumaat ni ada fadilat yang besar kalau kita beramal berbanding hari yang lain, tapi dalam masa yang sama kita kena ada juga perasaan takut apabila kita memasuki hari Jumaat. Kerana hari Jumaat hari berlakunya kiamat. Sebab itu kita digalak dan dianjurkan hadirin dan hadirat untuk kita ini membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kerana sebagaimana yang kita tahu, antara kelebihan kita ini menghafal dan membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi adalah untuk mengamankan kita ini, menjaga dan memelihara kita ini daripada fitnah Dajjal, menjaga dan memelihara kita daripada fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini adalah antara petanda-petanda kuat akan berlakunya kiamat. Begitu. Jadi disebabkan itu kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat seumpama sekarang ini, daripada maghrib tadi sehingga ke subuh pagi nanti. Dan juga kita dianjur untuk membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat, iaitu bermula subuh esok pagi ini sehinggalah kepada maghrib esok petang atau esok malam. Dan disebutkan di sini, kecuali yang tidak rasa takut dengan hari Jumaat, siapa dia? Ada dua golongan, iaitu syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Begitu. Ini menunjukkan bahawasanya ada sahaja dari kalangan manusia dipanggil syaitan, ada. Iaitu golongan yang sentiasa mengajak manusia lain buat jahat. Itu syaitan itu, syaitan manusia. Macam mana yang kita sebut dalam Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iaitu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu golongan yang sentiasa membisikkan kepada dada-dada manusia. Membisikkan apa? Membisikkan kejahatan, membisikkan keburukan. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Maknanya ada manusia yang sentiasa membisik kejahatan, mengajak manusia lain melakukan kejahatan. Dan disebutkan di sini dalil yang menjadi sandaran oleh penulis kitab. Beliau mengatakan, fa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdal min yaumil jumu'ah. Tidaklah matahari itu terbit dan tidaklah matahari itu terbenam pada suatu hari yang lebih afdal berbanding hari Jumaat. Maknanya apa? Maknanya hari Jumaat ni bila matahari terbit, itulah matahari terbaik yang terbit. Dan apabila matahari terbenam pada hari Jumaat, itulah matahari terbenam yang terbaik dibanding dengan hari-hari yang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min dabbatin illa wa hiya tafza'u liyaumil jumu'ah." Tidak ada mana-mana makhluk yang melata. Dabbah ni sebenarnya merujuk kepada makhluk yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ni. Tidak ada mana-mana makhluk illa wahiya tafza', melainkan ia akan berasa takut liyaumil jumu'ah, terhadap hari Jumaat. Dia akan rasa takut. Illa hazaini saqalaini minal jinni wal ins, melainkan dua puak ini, kata Nabi, dari kalangan manusia dan jin. Melainkan dua puak ini dari kalangan manusia dan jin. Cuma dua golongan dari kalangan jin dan manusia ini, kata Nabi, kata Ibn Al-Qayyim di sini, adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Kenapakah mereka haiwan yang melata berasa takut apabila mereka bertemu dengan hari Jumaat? Maka diberikan jawapannya di sini. Wazalika, yang demikian itu adalah kerana annahu al-yawmul ladzi taqumu fihi as-sa'ah. Hari Jumaat adalah hari berlaku padanya apa? Kiamat. Hari berlaku padanya kiamat. Wa yutwa al-alam, dan alam ni akan dilipat. Alam ni akan dilipat pada hari Jumaat. Wa tukhrabu fihi dunya, dan dunia akan dihancurkan pada hari Jumaat. Dunia akan dihancurkan pada hari Jumaat. Wa yub'atsu fihi an-nasu ila manazilihim minal jannati wan nar, dan manusia akan dibangkitkan pada hari Jumaat di tempat duduk mereka, sama ada di syurga ataupun di neraka. Jadi atas faktor ini, seluruh haiwan atau seluruh makhluk pada waktu itu akan berasa apa? Akan berasa takut. Akan berasa takut. Jadi ketibaan hari Jumaat ni hakikatnya adalah suatu yang kita kena terbit perasaan takut dalam jiwa kita ini juga. Kemudian kita nak beralih kepada keistimewaan hari Jumaat yang berikutnya. Di sini dia kata Ar-Rabi'atu wal-Ishrun. Keistimewaan yang ke-24. Keistimewaan yang ke-24. Disebutkan di sini, annahu al-yawmul ladzi iddakharahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah wa adalla anhu ahlal kitab qablahum. Hari Jumaat adalah hari yang disimpankan oleh Allah Ta'ala ni menjadi milik umat Islam. Menjadi milik umat Islam. Iddakharahu ni maknanya Allah simpan atau Allah khaskan, Allah khususkan hari Jumaat ni adalah milik orang Islam. Gitu. Wa adalla anhu ahlal kitab qablahum, dan Allah tidak berikan hari Jumaat ni kepada golongan ahli kitab sebelum orang Islam. Allah tak bagi kepada Yahudi, Allah tak bagi kepada Nasrani hari Jumaat, tapi Allah simpan dan Allah beri kepada siapa? Kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahih, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih, iaitu disebutkan di sini Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma tala'at
syamsun wala gharabat ala yaumin khairin min yaumil jum'ah. Tidaklah terbitnya matahari dan tidaklah terbenamnya matahari pada suatu hari yang lebih baik berbanding hari Jumaat. Maknanya matahari terbenam pada hari-hari yang lain, jika nak dibuat suatu comparison dengan matahari terbenam pada hari Jumaat, yang hari Jumaat terbenam matahari itulah yang paling baik. Matahari terbit pada hari Jumaat adalah yang terbaik berbanding terbitnya matahari pada hari-hari yang lain. Hadanallahu lahu, kata Nabi. Allah memberi petunjuk kepada kita pada hari tersebut. Wa dhallan nasu anhu, dan Allah menyesatkan manusia yang lain daripada hari tersebut. Fannasu lana fihi taba' huwa lana. Orang ramai mengikut kita pada hari tersebut. Kenapa dikatakan orang ramai mengikut kita pada hari tersebut? Hari Jumaat adalah milik kita, kata Nabi SAW. Walil Yahudi yaumus sabti, walil Nasara yaumul ahad. Golongan Yahudi memperoleh hari Sabtu, golongan Nasrani memperoleh hari Ahad. Jadi sebab itulah dikatakan orang ramai mengikut kita. Mana datang dulu, Jumaat ke Sabtu ke Ahad? Jumaat datang dulu. Dan Jumaat yang datang dulu ni milik orang Islam. Kemudian Sabtu milik Yahudi, Ahad milik Nasrani. Jadi sebab itu orang mengikut kita. Jadi Sabtu ikut yang Jumaat, mana dia orang ke belakang, dia orang lewat lagi. Dan Ahad mengikut yang Jumaat. Jadi mereka pun di belakang. Sebab itu dikata fannasu lana fihi taba'. Orang ramai semuanya di belakang kita. Orang ramai semuanya di belakang kita. Yahudi di belakang kita, Nasrani di belakang kita. Kata Nabi SAW, huwa lana. Hari Jumaat adalah hari milik kita, iaitu umat Islam. Ini keistimewaan hari Jumaat. Kemudian saya nak beralih pula kepada keistimewaan yang berikutnya. Keistimewaan yang ke-25. Keistimewaan yang ke-25 ni adalah keistimewaan yang kedua sebelum terakhir. Second last. Sebelum kita tamat keistimewaan hari Jumaat, keseluruhannya ada 26. Yang ini kita nak masuk yang ke-25. Annahu khiyaratullahi min ayyamil usbu'. Hari Jumaat ni adalah hari yang terpilih di sisi Allah berbanding hari dalam seminggu, berbanding hari-hari lain dalam seminggu. Kama anna syahra ramadhana khiyaratuhu min syuhuril 'am. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang terpilih di sisi Allah berbanding bulan-bulan yang lain sepanjang tahun. Maknanya dalam seminggu hari yang Allah pilih adalah hari Jumaat. Dalam setahun bulan yang Allah pilih adalah bulan Ramadan. Dan disebutkan di sini walailatul qadari khiyaratuhu minal layali. Malam Al-Qadar merupakan malam yang terpilih di sisi Allah berbanding malam-malam yang lain. Wa Makkah khiyaratuhu minal ard. Dan Makkah pula adalah tempat yang terbaik daripada keseluruhan tempat yang terdapat di atas muka bumi. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun khiyaratuhu min khalqih. Dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan yang terpilih dari kalangan seluruh makhluk. Dan tuan-tuan boleh kaitkan ayat Allah pilih ini daripada seminggu hari sekian yang terbaik, iaitu hari Jumaat. Daripada setahun bulan sekian yang terbaik, iaitu bulan Ramadan. Daripada seluruh tempat yang terbaik adalah Mekah. Daripada seluruh manusia yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil sebenarnya ini adalah petikan daripada ayat Quran yang Allah sebut di dalam surah Al-Qasas. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terjemahan dia, dan Tuhan kamu menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki dan dia melakukan
pemilihan. Dia melakukan pemilihan. Dan ulama-ulama tafsir mengatakan bahawasanya daripada ayat tersebut, ayat 68 surah Al-Qasas, ada dua sifat fi'liyah bagi Allah. Ada dua sifat fi'liyah bagi Allah. Iaitu ada dua sifat perbuatan Allah daripada ayat tersebut. Yang pertama adalah khalaqa. Yang pertama adalah khalaqa. Khalaqa ni makna dia Allah ni maha menciptakan. Allah maha menciptakan. Dan yang kedua sifat perbuatan Allah adalah ikhtara, melakukan pilihan. Melakukan pilihan. Rupanya Allah ni setelah dia cipta, dia pilih. Sebagai contoh, Allah ciptakan tempat dan Allah pilih tempat-tempat tertentu lebih baik, lebih mulia berbanding tempat-tempat yang lain. Kemudian, sebagai contoh, Allah ciptakan manusia dan Allah pilih manusia-manusia tertentu yang lebih mulia berbanding manusia yang lain. Kita ambil contoh mudah. Apabila Allah ciptakan manusia, bukan semua manusia sama kedudukannya di sisi Allah. Tak sama. Allah lebih muliakan sebahagian individu. Dan kita kata individu yang paling dimuliakan dari kalangan manusia ini first kali adalah para anbiya, para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan daripada nabi ataupun daripada para nabi ni pula, Allah pilihnya apa? Para rasul. Allah pilih pula para rasul. Dan antara rasul dengan nabi, siapa lebih mulia? Kita kata para rasul lebih mulia. Sebab itu kita jelas satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahawasanya semua rasul itu asalnya nabi. Tetapi bukan semua nabi itu menjadi rasul. Maknanya bila bukan semua nabi menjadi rasul, maka rasul ni adalah yang terpilih saja. Yang terpilih. Dan daripada rasul-rasul yang banyak ini, sebagaimana yang kita tahu, ada sebuah hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan bilangan para rasul adalah seramai 300 wa bid'atu ashar, 300 lebih, 313, sekitar 313 hingga 319 orang. Dan bilangan para nabi adalah 124,000 orang. Jadi tuan-tuan nampak, daripada 124,000 yang terpilih menjadi rasul, 300 lebih je. Yang terpilih ni maknanya yang istimewa lah, selected. Ni adalah selected, kumpulan yang terpilih. Jadi mereka istimewa lah. Daripada 300 lebih rasul ini, yang dirakamkan nama mereka dan kisah mereka dalam Quran hanya 25, lagi sedikit. Ini Allah pilih lagi. Daripada 25 ini pula, yang digelar sebagai ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi, hanya 5 orang saja. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi daripada kelima-lima ini, yang kita kata the chosen one tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia sekali daripada keseluruhan manusia, keseluruhan rasul, keseluruhan nabi, baginda adalah Sayyidul Anbiya'i wa Rusul, ketua penghulu bagi seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Jadi kita nampak Allah punya flow tu, turutan Allah ni, cipta pilih, cipta pilih. Jadi hari Jumaat juga adalah sama. Allah ciptakan masa hari Jumaat ni masa. Dan saya kata masa ni, kalau ikut kepada zaman sekarang ini, dipecah kepada lebih kurang 7 dimensi masa tu. Iaitu daripada saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Begitulah sifat masa. Jadi bila kita kata minit adalah masa, hari adalah masa, jam adalah masa, minggu adalah masa, bulan adalah masa, tahun adalah masa. Jadi hari Jumaat adalah makhluk. Ia hakikatnya adalah makhluk kerana ia masa. Tapi kita kena ingat bahawasanya Allah mencipta masa dan Allah memilih ada masa-masa yang terbaik. Jadi hari Jumaat adalah masa yang terbaik dalam seminggu, yang disifat sebagai Sayyidul Ayyam. Sebagaimana mulianya Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain,
Demikianlah mulianya Jumaat berbanding hari-hari yang lain. Sebab tu kita ni, apabila Allah panjangkan umur kita, apabila kita memasuki hari Jumaat, syukurlah kepada Allah dengan pelaksanaan amal saleh. Sebab itu nikmat. Allah masukkan kita dalam satu masa yang mana masa tu berkat. Masa tu ada fadilat, ada keistimewaan, kelebihan, kebaikan. Jadi kita kena mensyukuri nikmat tersebut dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-26 di sini, as-sadisatu wal 'ishrun, kelebihan hari Jumaat, keistimewaan hari Jumaat yang ke-26, annahu yukrahu ifradu yaumil jumu'ati bis-shaum. Sesungguhnya dimakruhkan kepada kita ini untuk menunggalkan puasa pada hari Jumaat. Ataupun dalam susun atau bahasa yang lebih kemas, dimakruhkan kepada kita untuk berpuasa pada hari Jumaat secara tunggal. Itu makna dia. Apa maksud berpuasa pada hari Jumaat secara tunggal? Iaitu semata-mata puasa pada hari Jumaat sahaja. Kita tak dibenarkan begitu, kecuali boleh berpuasa pada hari Jumaat jika didahulukan dengan berpuasa sehari sebelum. Ini boleh. Maknanya kalau dia nak berpuasa Jumaat, dia kena puasa Khamis juga. Khamis dan Jumaat. Atau kalau dia tak dahulukan dengan berpuasa pada sehari sebelum, dia susuli dengan berpuasa sehari selepas, iaitu Jumaat Sabtu. Jadi dia either sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Tapi tak boleh dia berpuasa pada hari Jumaat secara tunggal. Tetapi di sini adanya exception, adanya pengecualian. Puasa yang dimakruhkan untuk dilakukan pada hari Jumaat secara tunggal ini hanyalah puasa sunat mutlak. Puasa sunat mutlak ni makna dia puasa sunat tanpa sebab, yang tidak ada sebab. Saja-saja nak puasa. Macam hari ni kita tak puasa Khamis. Tiba-tiba esok kita saja-saja nak puasa pada hari Jumaat. Hukum dia makruh, tetapi puasa tu sah. Hukum dia makruh, cuma puasa itu hukum dia adalah sah. Dan puasa itu status dia sah, tetapi hukum perbuatan menunggalkan hari Jumaat untuk berpuasa tanpa sebab adalah makruh. Tetapi kalau seseorang itu contohnya dia bukannya puasa tanpa sebab, seperti puasa sunat mutlak. Contoh dia nak qada puasa pada hari Jumaat, kita kata tidak makruh qada puasa pada hari Jumaat. Sama seperti tidak makruhnya kita solat qada pada waktu-waktu larangan solat. Dia tidak makruh, bahkan tidak haram. Dan begitu juga selain daripada puasa qada untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Kalau kita ni orang yang melazimi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini, dalam nama lainnya dia disebut sebagai Saumul Ghib. Saumu al-Ghib. Apa makna Saumul Ghib? Puasa Saumul Ghib ini makna dia adalah puasa selang-seli. Puasa selang-seli. Ini nama lain bagi puasa Nabi Daud. Dan Saumul Ghib ni adalah istilahnya puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Kemudian berpuasa sehari, kemudian tidak berpuasa sehari. Ini namanya puasa selang-seli. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulak tak puasa. Begitu. Jadi katakan contoh, Isnin dia puasa, Selasa dia tak puasa, Rabu dia puasa, Khamis dia tak puasa. Jadi boleh tak dia nak puasa Jumaat? Jawapannya boleh. Sebab itu dah jadi adat dia. Adat dia untuk dia berpuasa selang-seli. Jadi itu boleh, tak ada masalah. Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa. Ini tidak ada masalah. Dan begitu juga tidak menjadi makruh kalau yang dia berpuasa secara tunggal pada hari Jumaat tu adalah puasa sunat yang bersebab. Seperti kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, dan dia nak berpuasa hari Arafah pada hari Jumaat, satu hari itu je, boleh tak? Jawapannya boleh. Dia jadi tidak makruh. Dan selain daripada puasa Arafah ni dikategorikan sebagai puasa sunat bersebab.
Apa sebab dia? Sebab itu adalah hari Arafah. Kenapa kita puasa? Sebab kita berada pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Antara contoh lain adalah berpuasa pada hari Ashura. Ashura adalah 10 Muharram. 10 Muharram. Macam kalau tuan-tuan perasan, sekarang ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bulan kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Jadi kita sekarang ini berada dalam bulan Rabiul Awal, sebelum ini bulan Safar dan sebelumnya itu bulan Muharram. Baru je kurang 2 bulan lepas kita berada dalam bulan Muharram. Dan kalau tuan-tuan perasan, pada bulan Muharram baru-baru ini, 10 Muharram iaitu hari Ashura jatuh pada hari apa? Hari Jumaat. Ashura jatuh pada hari Jumaat. Jadi timbul persoalan lah. Boleh tak kita nak berpuasa pada hari itu secara tunggal? Hari Jumaat tu. Jadi kita kata sebenarnya tidak termasuk dalam larangan makruh ni. Maka ia dibolehkan. Dibolehkan. Dia boleh kalau ada orang tu dia nak puasa Jumaat tu sahaja. Dengan niat dia puasa hari itu adalah puasa hari Ashura. Dan apa sebab dia berpuasa? Sebab dia itu hari Ashura. Jadi puasa sunat bersebab. Dia bukan puasa sunat mutlak. Mutlak ni lawan kepada bersebab. Mutlak ni tanpa sebab. Jadi dia nak berpuasa pada hari tersebut adalah tidak dimakruhkan walaupun dia semata menunggalkan puasa pada hari Jumaat. Tetapi bila dikatakan di sini dimakruhkan untuk kita berpuasa pada hari Jumaat secara tunggal, maknanya larangan ni merujuk kepada puasa apa? Puasa sunat mutlak. Kalau saja-saja nak puasa. Itu dia. Puasa sunat mutlak. Fa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhtassu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Jangan sesekali kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan qiyam berbanding malam-malam yang lain. Malam-malam yang lain dia buat tak peduli. Masa malam Jumaat dia buat qiyamul lail. Maknanya dia mengkhususkan malam tu. Maka Nabi kata la takhtassu, jangan khususkan. Bila Nabi kata la takhtassu, terjemahan saya jangan khususkan, ini adalah larangan. Ini adalah larangan. Dan asasnya larangan adalah membawa hukum haram. Tetapi menurut para ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka kata larangan di dalam hadis ini membawa hukum apa? Makruh. Larangan di dalam hadis ini membawa hukum makruh. Jadi makruh hukum dia kalau kita mengkhususkan malam Jumaat aja untuk qiyamul lail ni. Makruh hukum dia. Dan sambungan hadis Nabi SAW kata wala takhtassu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Dan janganlah kamu mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa berbanding hari-hari yang lain. Isnin tak puasa, Selasa tak puasa, Rabu tak puasa, Khamis tak puasa, Jumaat dia puasa. Ini ada larangan. La takhtassu, jangan khususkan. Lalu Nabi SAW memberikan pengecualian. Nabi kata illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, melainkan ia jatuh pada hari yang mana salah seorang kamu berpuasa padanya. Itu macam kita kata puasa selang-seli tadilah. Isnin tak puasa, Selasa puasa, Rabu, Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat dia jatuh. Puasa selang-seli. Kalau benda itu berlaku, ia tidak termasuk dalam larangan. Ia tidak, kerana kita tak mengkhususkan. Tapi dia jatuh pada hari yang memang sepatutnya kita berpuasa. Begitu. Jadi itu kelebihan hari Jumaat yang ke-26 atau keistimewaan hari Jumaat yang ke-26. Kemudian kita nak beralih kepada suatu fasal yang baharu, hadirin dan hadirat, juga berkait rapat dengan peristiwa atau perkara yang berlaku pada hari Jumaat. Disebutkan di sini oleh Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi khutabih. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang khutbah baginda. Tentang khutbah baginda. Khutbah Nabi ni macam mana sifat dia? Itu yang Ibn Al-Qayyim cuba nak sampaikan. Sebab kitab kita ini Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bekalan perjalanan kita menuju akhirat berkenaan dengan petunjuk sebaik-baik manusia yang pernah dicipta, yang telah dicipta. Jadi kitab kita ni semua kita nak cerita tentang hadiun Nabi, tentang hadiun Nabi, petunjuk Nabi dalam solat Jumaat, petunjuk Nabi dalam solat berjamaah, petunjuk Nabi dalam khutbah. Ini kita nak bahas kan. Lalu macam mana petunjuk Nabi dalam menyampaikan khutbah? Begitu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berkhutbah, merah kedua mata baginda. Merah kedua mata baginda. Ihmarrat 'ainah. Wa 'ala sautuhu. Dan suara baginda tinggi. Maknanya ketika Nabi menyampaikan khutbah, suara baginda tinggi. Maknanya tidaklah suara kecil je ketika menyampaikan khutbah. Alhamdulillah, kecil je. Orang boleh dengar pun tak apa benda ni khutbah gini. Memang semua orang tidur sebagai contoh. Washtadda ghadabuhu. Dan sangat keras kemarahan baginda ketika menyampaikan khutbah. Maknanya tegas dan keras kemarahan Nabi ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah. Hatta ka'annahu munziru jaishin. Seolah-olah baginda sedang memberi amaran kepada tentera yang ingin berperang. Kita nak bagi arahan, nak bagi amaran kepada tentera dalam medan perang. Takkan kita nak bagi arahan dengan nada biasa-biasa. Kita tengok coach bola sepak pun nak bagi arahan kepada dia punya pasukan tu bukan main semangat lagi, bukan main tegas lagi. Ini nak perang ni, bukannya nak semata bola sepak, tidak. Tapi peperangan. Jadi diumpamakan Nabi ketika Nabi menyampaikan khutbah, hatta ka'annahu munziru jaish. Seolah-olah Nabi ni memberi amaran, memberi ancaman kepada tentera peperang, tentera dalam medan perang. Yaqul sabbahakum wa massakum. Ini antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbahakum wa massakum. Ini bahasa dalam memberi amaran atau memberi ancaman kepada, ataupun yang lebih tepat, memberi khutbah kepada para jemaah. Lalu antara yang baginda sebut di dalam khutbah baginda adalah wa yaqul, baginda bersabda, amma ba'd. Ini disebut amma ba'd. Ulama bahas apakah sebenarnya amma ba'd ni, makna dia apa dia? Jadi yang saya rasa yang paling tepat adalah amma ba'd ni adalah pemisah daripada ucapan sebelum dengan ucapan yang baru. Jadi nak dipisahkan satu ucapan ni, kebiasaannya Nabi akan guna amma ba'd. Maknanya nak pisahkan antara muqaddimah khutbah dengan isi khutbah, Nabi akan pisahkan dengan amma ba'd. Biasanya begitu. Dan kemudian selepas Nabi SAW menyebut amma ba'd, baginda pun mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Terjemahan dia apa? Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah Quran. Nabi itu. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah Quran. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Quran. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau kita nak berpetunjuk dengan satu-satu orang individu, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi baik daripada mana-mana manusia kalau kita kata dia tok wali ke, dia tok syekh ke, dia tok sekian-sekian ke, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terbaik. Maknanya apa sahaja petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi itu lebih utama daripada petunjuk yang ditunjuk oleh individu yang lain dalam masa yang sama menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, Nabi kita sebut,
wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang direka-reka. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang direka-reka. Dan Nabi SAW menyambung dengan kata baginda, wa kulla bid'atin dalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Perkataan kullu bid'ah dalalah ini, kadang-kadang orang kita ni dia amat sensitif bila dengar. Kadang kita tengok bila dia dengar ceramah tu dia tidur. Pak bila kata kullu bid'atin dalalah, Allah mata dia. Tengok. Dia kata apa contoh. Dia jadi macam sensitif. Jadi kita kata sebenarnya isu ni tak sewajar disensitifkan kerana ia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi, ini bukannya Nabi yang sebut, bukan kita saja-saja reka perkataan ni, tak. Nabi yang sebut perkataan kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan dalam sebahagian riwayat yang lain, wa kullu dalalatin finnar, dan sesungguhnya setiap kesesatan itu adalah di neraka. Setiap kesesatan itu adalah di neraka. Dan kita jelas bid'ah yang dimaksudkan di sini sebagai sesat sudah tentulah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama. Kerana bab agama ni jalannya adalah ittiba'. Jalannya adalah ittiba'. Dia ada dua istilah. Yang pertama istilah ittiba'. Ittiba' ni ikut petunjuk Nabi. Yang kedua istilah ibtida', iaitu menyelisihi petunjuk Nabi. Menyelisihi petunjuk Nabi. Jadi jalan kita dalam beragama adalah jalan ittiba'. Jalan ittiba'. Ya Allah kata dalam Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha, sambungannya, fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Jadi ittiba' ni adalah jalan kita dalam beragama. Dan lawan kepada ittiba' adalah ibtida'. Sebab itu kata para ulama, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kamu, jangan kamu melakukan bid'ah. Maknanya dalam bab-bab agama. Bab-bab agama kena ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut perkataan ittiba', adakah kita kena ikut Nabi ni pada seluruh perkara? Tak. Kita hanya dituntut mengikut Nabi pada bab agama sahaja. Dan kan ada riwayat yang menyebut antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Adakah boleh kalau orang kita salahkan, tak boleh kita pakai kereta zaman sekarang sebab Nabi tak pakai kereta, kena ikut Nabi? Tak betul tu. Kerana dalam bab dunia kita tak diarahkan untuk kita ikut sebiji-sebiji. Kalau Nabi naik unta, kita kena naik unta. Tidak. Kita diperintah untuk ittiba' ni dalam bab agama. Jadi kalau ittiba' dalam bab agama dituntut, maka bid'ah yang dicela itu hanyalah bid'ah dalam bab agama. Bukan kita nak kata, nanti orang kata ini, ada orang kita ada suka timbul kekeliruan. Dia kata habis tu pakai mikrofon, ustaz pakai mikrofon ceramah, tak payahlah pakai mikrofon. Bid'ah dia kata. Ini bukan bid'ah. Kalau kita nak kata ia bid'ah sekalipun, ia bukan bid'ah yang dimaksudkan. Maknanya kalau kita nak kata bid'ah ni benda yang direka, betul lah mikrofon ni direka. Tapi adakah dia bid'ah dalam bab agama? Dia bukan. Dia bukan bid'ah dalam bab agama. Jadi adakah menjadi isu? Tak. Kalau benda yang bukan dalam bab agama ni, al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal bagi setiap perkara adalah harus. Tapi dalam bab-bab agama tak. Ini yang kita kata ada beza. Ini kepahaman ni kita kena betulkan. Hadirin dan lebih-lebih lagi kita yang menuntut ilmu ni. Kita kena betulkan kepada masyarakat, kepada rakan-rakan kita yang mungkin keliru, yang mungkin salah faham. Kita kata begini, dalam hidup kita ni ada yang dipanggil urusan ibadat dan ada yang dipanggil urusan muamalat. Urusan muamalat ni maknanya urusan adat lah, urusan kehidupan seharian, bab-bab keduniaan kita. Kita kata kalau dalam bab ibadat ni, kaedah kita dalam bab ibadat ni adalah al-aslu fil ibadatil hazar. Hukum asal bagi ibadat ni adalah terlarang. Hukum asal bagi ibadat ni adalah terlarang. Kita tak boleh buat satu-satu ibadat sehinggalah datangnya dalil. Bila ada dalil baru kita buat. Ini yang contoh yang selalu saya bagi ni.
kita beribadat ni seolah kalau kita bawa kereta tu berdiri, kita berhenti di depan trafik, lampu isyarat, traffic light. Jadi bila kita berhenti, sebab apa kita berhenti? Sebab lampu tu merah. Ibadat macam tu lah. Ibadat ni ibarat lampu merah. Jadi kita tak boleh nak jalan lagi, stop dulu. Jadi bila adanya lampu hijau tu adalah dalil. Lampu hijau adalah dalil. Maknanya bila adanya dalil baru kita jalan. Selagi tak ada dalil, kita berhenti dulu. Maknanya kita jangan buat lagi. Itulah umpamanya. Dan ini sedikit berbeza dengan apa? Dengan adat. Kalau bab ibadat tadi, hukum asal adalah tak boleh buat sehingga datangnya dalil. Maka dalam bab-bab dunia, hukum asalnya adalah boleh buat sehinggalah ada dalil yang melarang, baru tak boleh buat. Itu yang disebutkan kaedah al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal bagi setiap perkara adalah harus. Kemudian antara yang Nabi SAW sampai dan sebutkan di dalam khutbah, dikatakan di sini, ana aula bi kulli mu'min min nafsih. Ini, aku ni lebih utama ke atas setiap orang yang beriman berbanding diri dia sendiri. Maknanya antara kita ni Nabi lebih utama ke atas diri kita berbanding diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya hakikatnya ayat Quran. Tapi Nabi ni, kebanyakan ucapan Nabi kadang Nabi ambil daripada Quran. Maknanya Nabi berinspirasikan daripada Quran. Dalam Quran Allah kata apa? Allah kata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama ke atas orang yang beriman berbanding diri mereka sendiri. Jadi itu ayat Quran. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata ana aula bi kulli mu'min min nafsi. Sama aja. Aku lebih utama ke atas setiap orang yang beriman tu berbanding dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli. Siapa yang mati dan dia meninggalkan harta, maka hartanya itu adalah milik keluarganya. Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil faraid lah. Harta pusaka. Siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka harta tu milik keluarga dia. Tetapi wa man taraka dainan, siapa yang mati dan dia meninggalkan hutang, ni. Au daya'an, atau dia meninggalkan suatu barang, fa ilayya wa alayya, maka aku yang akan menanggungnya. Aku yang akan menanggungnya dan aku yang menyimpannya. Jadi ini adalah antara ucapan Nabi SAW. Bila Nabi sebut ini? Ketika khutbah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dikatakan di sini, hadirin dan hadirat, kita dah hampir berada pada hujung majlis. Dan hujung sebenarnya perbahasan ini, kerana saya punya kitab ni pun dah nak habis dah. Wa kana yuqassirul khutbata wa yutilus salah. Nabi SAW, antara petunjuk Nabi ketika khutbah ini, baginda memendekkan khutbah dan baginda melamakan salat. Ni kita selalu dengar. Khutbah singkat dan salat tu dipanjangkan. Dipanjangkan. Baru ni saya ada baca satu penulisan di Twitter, di Facebook sebenarnya. Tapi penulisan di Facebook ni di screenshot daripada Twitter. Walaupun sekarang sudah tidak ada Twitter, almarhum dah Twitter ni. Sekarang ni X, begitu. Jadi dia screenshot daripada tulisan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sadhan hafizahullah ta'ala. Tapi tulisan Syekh Sadhan ni tulisan lama. Saya 2017 ke 2018 dulu. Dia kata, satu hari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bertanya kepada aku, iaitu Syekh Sadhan, awak khutbah ni berapa lama? Dia kata 25 minit. 25 minit khutbah. Lepas tu Syekh Utsaimin kata, lamanya Syekh Utsaimin kata. Kemudian bolehkah aku kurangkan kepada, kalau macam tu dia kata aku kurangkan kepada 15 minit. Kemudian Syekh Utsaimin kata, lama juga tu. Kemudian dia kata, kalau macam tu aku kurang kepada 10 minit.
Kemudian Ustaz Utsaimin kata, mudah-mudahan sebegitulah, dia kata. Ini saya baca satu baru-baru ni dalam, saya tak ingat daripada siapa yang share kan. Tapi begitulah maksudnya, mafhumnya lebih kurang. Maknanya seolah-olah 10 minit khutbah tu okey lah. Tak perlu panjang-panjang, lama-lama sangat. Tapi kalau macam kita pada hari ini, mungkin saya faham dari sudut khatib dia terikat dengan teks. Sebenarnya khutbah ikut teks ni tidak salah. Tuan-tuan tengoklah imam-imam khatib-khatib di Masjidil Haram pun dia orang ikut teks juga sebenarnya. Tak tengok tangan dia pegang. Tengok teks lah tu. Kita ni kalau penceramah ni, kalau bercakap tak ikut teks, dia ada banyak implikasi lah. Yang pertama, dia semangat sangat. Dia tak boleh jumpa mikrofon. Dia pantang jumpa mikrofon. Dia cakap. Boleh jadi tak jumpa kat mana nak berhenti. Itu yang cakap tak berhenti. Ataupun dari sudut konten tu, dia tak pandai nak kawal. Tengah semangat. Saat lagi duk hentam orang itu, hentam orang ini. Dia semangat. Dia jadi bila dia semangat, dia naik syekh lah. Bila naik syekh tu, dia tak boleh kawal apa yang ada pada lidah dia. Atas faktor ini, boleh jadi tak pasal-pasal kena gam. Tak pasal-pasal kena ban. Jadi kena ikut teks. Kerana kalau kita ikut teks ni, dia akan ikut masa yang telah ditetapkan. Sebenarnya oleh pihak Jabatan Agama Islam negeri masing-masing lah sebenarnya. Tapi kalau peribadi, kalau ada macam contoh, beberapa tokoh-tokoh agama sebagai contoh, kalau mereka khutbah, dan khutbah mereka itu walaupun tidak ikut teks, tapi sebenarnya dari sudut masa lebih singkat daripada ikut teks, itu mungkin lebih baik. Dalam masa yang sama, semua rukun khutbah tu dipatuhi lah. Ini kadang kita khawatir, kalau dia duk khutbah tak ikut teks, rukun khutbah pun dia tertinggal. Sedangkan rukun khutbah ni wajib. Jadi sebab itu kalau ikut teks dia tidak menjadi isu. Hadirin dan hadirat. Tapi kalau ada arahan daripada pihak berkuasa agama untuk kita ikut, kena ikutlah. Lebih-lebih lagi imam-imam dan khatib-khatib. Ini kita kena ikut. Jadi asasnya di sini Nabi kita SAW khutbah baginda tu singkat sahaja. Dan yang panjang salat. Tapi kita tengoklah, kalau ikut panjang salat Nabi, kan sebelum ni kita dah sebut Nabi ni salat Jumaat, Nabi baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Maknanya panjang level macam tu lah. Dan rakaat yang kedua Nabi baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Maknanya panjang macam tu lah. Bukanlah panjang baca surah Baqarah sampai habis. Bukan. Dia ikut panjang yang hadis tu. Macam maknanya kalau Nabi baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, hal ataka hadisul ghasyiyah, macam itulah. Tapi kalau orang kita, imam kita pada hari ni, kalau dia Sabbihisma Rabbikal A'la, dia susah. Kadang-kadang dia kata dia baca pendek sebab dia kesian ke jemaah. Sebab jemaah panas kat luar. Sebenarnya agak kurang tepat juga sebenarnya. Memang betul dari satu sudut kita kena meraihkan jemaah. Tapi kita tengok, adakah Nabi tak meraihkan jemaah? Saya tanya, waktu kita di Malaysia ni dengan zaman Nabi kat Mekah dulu, mana lagi panas? Mestilah zaman Nabi. Kalau ikut zaman Nabi, kipas mana ada? Mana ada aircon? Kapet pun tak ada. Kalau nak kira keselesaan jemaah lah, kapet pun tak ada. Bumbung pun ada tak pada zaman itu? Maknanya bumbung asbestos ke mana pada zaman dulu? Kod nak kata bumbung tu selesa ke tak? Tapi Nabi Sabbihisma Rabbikal A'la, hal ataka hadisul ghasyiyah. Takkan kita nak kata Nabi SAW tak meraihkan fiqh dan jemaah? Jadi sebab itu sebenarnya boleh kita nak baca Sabbihisma Rabbikal A'la tu. Jemaah dia takkan jadi isu, sebab yang menjadi isunya adalah baca khutbah sampai 45 minit. Kemudian jadi imam baca panjang-panjang, itu yang jemaah marah. Lepas tu ni kena itimbang tara lah antara dua. Mungkin kalau khutbah tu dah panjang, tak apalah kalau solat dipendekkan. Tapi kalau kita nak lamakan solat, panjang kalau pendekkanlah khutbah. Itu lebih utama. Baik, kemudian disebutkan di sini antara petunjuk Nabi SAW ketika khutbah adalah wa yuksiru zikra wa yaqsidul kalimat al-jawami'. Nabi SAW dalam khutbah baginda memperbanyakkan zikir, dan Nabi menggunakan kalimah-kalimah yang sifatnya jami'. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW yang mana baginda mengatakan bu'istu bijawami'il kalim. Bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutuskan dengan kalimah-kalimah yang jami'. Kalimah-kalimah yang jami' ni maknanya perkataan tu sedikit
tetapi makna dia banyak. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan hadis-hadis Nabi ni, dia tidak panjang. Maknanya mungkin kalimah Nabi tu sikit, la darar wala dirar sebagai contoh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek je. Tapi syarahan dia bila kita ulas dan syarah, panjang syarahan tu boleh pergi. Itulah makna dia jami' kalim. Itulah makna dia jawami'ul kalim. Sebab itu kita katakan bahawasanya ucapan Nabi ni dia pendek tapi dia padat. Begitu. Berbeza dengan kita. Kita ni ucapan kita banyak, tapi orang dia 1 jam dia berceramah. Orang yang dengar ceramah dia tulis 2 patah perkataan je. Pendek je. Kalau kita tengok nota tu, kita kata saya ceramah 1 jam, awak tulis sikit je. Itulah kita beza dengan Nabi SAW. Tapi tulisan Nabi, kalau Nabi ni kalau dia bercakap, maknanya perkataan tu pendek dan singkat tapi padat. Ada sebuah hadis yang masyhur disebut oleh Al-Bukhari dan disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Nabi pernah sebut kepada satu orang budak ni, Nabi kata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair ni, kalau tuan-tuan kira, hanya ada 6 patah perkataan saja. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ada 6 patah perkataan saja. Tapi ada satu orang ulama namanya Ibnul Qas Asy-Syafi'i. Ibnu Al-Qas Asy-Syafi'i, dia mengeluarkan 40 faedah daripada hadis tersebut. Tuan-tuan bayangkan, hadis tu berapa patah perkataan? 6 patah perkataan. Ibnul Qas Asy-Syafi'i keluarkan 40 faedah daripada hadis tu. Itulah sifat jami' kalim, jawami' kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni kalau khutbah Nabi, ayat tu pendek-pendek je bahasa, tetapi padat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan baginda bersabda, inna tula salati rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat seorang lelaki dan pendeknya khutbah dia, itu adalah tanda fahamnya dia terhadap agama. Tanda fahamnya dia terhadap agama. Kita ni kalau kita nak tengok fahamnya seseorang imam itu, seseorang khatib itu terhadap agama dia, adalah apabila dia pendekkan khutbah dan dia lamakan salat. Gitu. Dan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawa'id al-islam wa syara'i'ahu. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat baginda dalam khutbah Nabi, Nabi ajarkan kaedah-kaedah Islam serta syariat-syariat Islam. Maknanya teras-teras agama ni Nabi ajar ketika khutbah. Teras-teras agama Nabi ajar ketika khutbah. Kita pun kalau boleh tajuk khutbah kita kena berkaitan dengan itu. Perkara ini. Berkaitan dengan teras-teras agama. Dan tentang syariat-syariat Islam. Wa ya'muruhum wa yanhahum fi khutbatihi idza 'arada lahu amrun aw nahyun. Dan Nabi memberi arahan dan memberi larangan kepada para sahabat Nabi dalam khutbah baginda apabila datangnya kepada baginda perintah daripada Allah atau larangan daripada Allah. Maknanya kalau datang arahan daripada Allah, arahan tu Nabi akan sampai kepada para sahabat dalam khutbah. Kalau ada larangan daripada Allah, larangan tu Nabi akan sampai kepada para sahabat dalam khutbah. Begitu. Kama amara ad-dakhila wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakhutub ay yusalli rak'atain. Sebagaimana baginda mengarahkan kepada seorang lelaki yang baru masuk ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, Nabi arahkan dia untuk bangun, dirikan solat 2 rakaat, iaitu solat apa? Tahiyatul masjid. Lelaki itu adalah siapa? Lelaki itu namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani. Satu hari Sulaik Al-Ghatafani ni dia datang ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang menyampaikan khutbah. Ketika dia sedang menyampaikan khutbah, lalu Sulaik ini bila dia dah datang lewat tu, Nabi dah menyampaikan khutbah, dia datang duduk belakang-belakang tu, maka dia pun terus duduk. Kemudian Nabi SAW tanya, "Au kama qala," Nabi kata, "Awak dah salat ke belum?" Dia kata belum.
Lalu Nabi kata, salatlah kamu. Maknanya dirikan salat, dan sebahagian riwayat kata, dan ringkaskan. Maknanya diringkaskan. Jadi waktu tu maknanya ketika tengah khutbah, apa je yang arahan dapat, maka Nabi akan bagi tahu. Begitu. Dan begitu juga, wa nahal mutakhatti li riqabin nasi an zalik. Kalaulah ketika Nabi sedang khutbah, Nabi nampak ada orang masuk ke dalam saf dan dia melintah di atas bahu-bahu manusia, Nabi akan tegur. Nabi akan tegur. Jadi sebenarnya khatib kita pun sama macam tu. Kalau kita tengah khutbah, kita nampak ada orang duk main handphone, duk main Clash of Clans lah, duk main apa benda-benda lagi lah, Pokemon Go lah, main macam-macam dia main. Ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia boleh tegur daripada atas mimbar. Janganlah dia duk ikut skrip sahaja. Sebab Nabi SAW, macam apabila adanya satu orang lelaki, Sulaik Al-Ghatafani, masuk ketika khutbah dan dia terus duduk. Nabi tanya, awak dah semayang tahiyatul masjid belum? Kalau belum, bangun, Nabi kata. Macam tu. Jadi bila khutbah lah masanya untuk kita bagi ajaran macam ni. Kalau ada orang masuk ke dalam masjid, kemudian dia nak masuk dalam saf, dia pergi tolak orang, dia pergi lintah bahu orang, maka Nabi akan tegur ketika khutbah. Sama juga kita kalau kita nampak ada orang ni, tegurlah, bagilah teguran. Kita kata, tapi tak payahlah tegur, itu yang baju biru tu. Janganlah cakap macam tu. Nanti macam malulah dia. Kita boleh sebut, saya nampak ada dalam kalangan jemaah kita sedang main handphone. Jadi hentikan. Boleh sebut secara general, secara umum. Ataupun saya nampak ada beberapa orang dalam kalangan jemaah kita yang di belakang-belakang tu, gitu, tengah bersembang di atas motor. Contoh. Kena tegur, kalau tidak dia akan jadi, kalau manusia ni selagi tak ditegur, ini masalah dia. Tapi tak perlulah kita nak tegur dengan perli-perli. Kita tidak perlu. Janganlah kita nak kata, nampak macam ada tua bangka tu kat belakang tu. Tapi jangan cakap macam tu. Dia perli-perli macam tu, orang tak suka hadirin hadirat. Buatnya orang tu marah kepada kita, naik barang dengan kita, nanti tak pasal jadi isu pula. Jadi kita tegur dengan baik sahajalah. Kita tegur secara baik. Macam ada orang tidur dalam khutbah, kita boleh tegur, tuan-tuan jangan tidur masa khutbah. Sudah, cakap je macam tu. Tidur dalam ceramah tak apa, tidur dalam khutbah jangan. Macam tu. Contohlah. Jadi disebut di sini, wa amarahu bil julus. Maknanya kalau ada orang nak melintah bahu orang lain ketika nak masuk dalam saf ketika khutbah sedang berlangsung, Nabi suruh dia duduk dulu. Nanti nak bangun, nanti masa nak solat nanti baru bangun dan masuk dalam saf. Dan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u khutbatahu lil hajati ta'rid. Nabi SAW biasanya akan memberhentikan khutbah baginda kalau ada keperluan yang mendatang, atau kalau ada keperluan yang mendatang lah. Awis su'ali ahadin min ashabi, atau Nabi akan berhentikan khutbah kalau ada soalan daripada para sahabat, fayujibu, dan ketika itu Nabi menjawab khutbah. Summa ya'udu ila khutbatihi fayutimmuha, kemudian Nabi kembali khutbah dan Nabi menyempurnakan khutbah. Wa kana rubbama nazala 'anil mimbar lil hajah, dan kadang-kala ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, Nabi turun daripada mimbar. Tapi bukan saja turun, Nabi turun kerana ada keperluan. Summa ya'ud, kemudian Nabi naik balik ke atas mimbar, fayutimmuha, dan Nabi menyempurnakan khutbah. Peristiwa ini berlaku contohnya kama nazala li akhzil Hasan wal Husain. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan khutbah atas mimbar, kemudian Nabi turun sebab Nabi nak ambil Hasan dan Husain, budak lagi waktu tu, cucu Nabi SAW. Fa akhadhahuma thumma raqiya bihima al-mimbar. Nabi ambil kedua Hasan dan Husain ni, Nabi bawa naik ke atas mimbar, fa atammal khutbah. Kemudian Nabi pun menyempurnakan khutbah sampai selesai. Jadi maknanya ada keperluan, jadi boleh untuk turun sekejap. Jadi kita tengok contoh, macam ada satu khatib ni sebagai contoh. Dia ketika nak menyampaikan khutbah tu, dia tersangat dahaga. Boleh jadi panas dan dia terlupa nak minum air sebelum khutbah. Jadi kat bawah tu, tepi tu ada contoh air kuku sebagai contoh. Bukan air kuku dia lah, air kuku. Dia ada beza tu, kuku ni mana ada air. Tapi dia pergi turun, dia turun kejap daripada mimbar, kemudian untuk dia minum air, nak menghilangkan dahaga dia. Kalau ada hajat macam ni boleh. Kalau ada hajat macam ni, dia dibolehkan. Dan ia tidak membatalkan khutbah.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u ar-rajula fi khutbatihi. Dan Nabi pernah memanggil seorang lelaki ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah. Nabi kata, "Ta'ali ya fulan, mari sini wahai si fulan. Ijlis ya fulan, duduklah kamu si fulan. Salli ya fulan, semayanglah kamu wahai si fulan." Nah, ini semua berlaku ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah. Dan disebutkan wa kana ya'muruhum fi khutbatihi bi muqtadal hal. Dan Nabi SAW mengarahkan orang ramai, iaitu para jemaah, dalam khutbah Nabi mengikut kepada keadaan masing-masing. Bi muqtadal hal ni maknanya mengikut kepada keadaan masing-masing. Fa idza ra'a bainahum zafaqah wa hajah amarahum bis sadaqah wa haddahum 'alaiha. Kalaulah Nabi melihat ada dalam kalangan jemaah tu golongan yang ada kefakiran. Zafaqah ni maknanya kefakiran. Wahajah, dah ada keperluan, ada hajat keperluan. Maka Nabi akan mengarahkan para sahabat yang hadir untuk bersedekah. Maknanya Nabi tengok juga kalau ada jemaah tu orang susah, Nabi akan arahkan kepada sahabat-sahabat yang mampu untuk mereka bersedekah. Jadi sebab itulah, di sinilah yang menjadi agak, kalau saya nak sebut sedikit, di sinilah yang menjadi agak, mungkinlah kalau kita nak bangkitkan isu ini, agak tidak sesuai kalau semua khutbah dalam satu kawasan bagi setiap negeri itu diseragamkan. Itu maksud dia. Macam contoh, kita di wilayah persekutuan kan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Tapi wilayah persekutuan ini tidak terhad kepada Kuala Lumpur sahaja. Kita ada 3 wilayah persekutuan, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Tapi kalaulah teks khutbah wilayah persekutuan 3 wilayah ni sama, tapi adakah situasi warga Labuan sama dengan warga KL? Tak sama. Dan dalam warga KL pun, adakah kita boleh samakan penduduk KL di sekian-sekian kawasan ni dengan satu penduduk di kawasan yang elit ni sebagai contoh? Pun tidak sama. Jadi mungkin kalau kita nak cerita tajuk sabar dalam kekurangan harta. Tapi yang kita ceramah dekat Bukit Damansara, orang sana tak ada masalah duit. Contohlah kalau kita kata begitulah. Kalau kita pergi satu masjid di Bukit Damansara, dia apa pula? Dia kalau orang zakat, orang kata nak bagi makan buka puasa harga RM6,000, cash dia boleh bagi malam tu je, buka puasa RM6,000 untuk makan berapa ramai orang. Tapi kita nak bagi tajuk khutbah, sabarlah kita kalau kita tak ada duit. Macam tidak sesuai dengan orang-orang yang macam audiensnya kebanyakannya orang-orang yang berada, hadirin dan hadirat. Dan macam tu juga kalau kita ni kawasan audiens kita ini kawasan-kawasan susah sebagai contoh. Jemaah kita jemaah orang yang susah. Tapi tajuk kita, tuan-tuan kita kena banyakkan sedekah, fadilat sedekah. Siapa tak sedekah dia ibarat begini-begini. Orang tu banyak jemaah tu semua tak apa nak ada duit. Kita nak suruh sedekah duit, infak lah, wakaf lah. Jadi sebab itu dia tak sesuai kalau nak diselarikan, tapi kalau mengikut kepada situasi macam tu lah. Kecuali tajuk yang kita letakkan sebagai tajuk yang seragam tu adalah tajuk yang mencukupi semua keadaan orang Islam. Kerana kalau kita ikut khutbah Nabi SAW, khutbah Nabi tengok kepada situasi dan keadaan jemaah. Nabi akan biasanya ikut begitu. Wa kana yushiru bi asba'ihi atau bi usbu'ihi as-sabbabah fi khutbatihi 'inda zikrillah ta'ala wa du'ai. Nabi ni ketika Nabi khutbah, bila sebutnya nama Allah, Nabi akan tunjukkan jari telunjuk. Macam contoh, ketika Nabi khutbah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Bila sebut nama Allah, Nabi akan mengangkat jari telunjuk. Dan juga bukan semata ketika sebut nama Allah, ketika berdoa juga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, Nabi akan mengangkat jari telunjuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastasqi lahum idza qahata al-mataru fi khutbatih. Dan pernah satu hari, ni dalam hadis Bukhari, ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, ada satu orang lelaki dia mengadu. Dia kata, wahai Rasulullah, kemarau panjang, tanam-tanaman kami dah mati, haiwan-haiwan kami dah mati, sebab lama dah tak turun hujan. Doalah kepada Allah untuk kami. Lalu Nabi di atas mimbar, Nabi membelakangi kiblat, Nabi menghadap kepada para jemaah, Nabi tadah tangan doa kepada Allah untuk turun hujan. Jadi doa ni nama dia apa?
istisqa. Jadi Nabi melakukan istisqa untuk mereka apabila berlakunya kemarau fi khutbatih. Ketika apa? Ketika khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bahasan kita pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa sepanjang perkongsian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.